Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Selasa yang pertama anjuran surau Al-Islah Keramat AU2, menggunakan kitab Masailut Tauhid, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 35 ya, terbitan Akademi Jawi Malaysia. Soalan: apa erti kudrah dan apa maknanya? Kudrah artinya kuasa, kuasa Allah Ta'ala. Maka apa makna dia? Apa huraian yang dikatakan kudrah itu? Itu ialah satu sifat yang maujud lagi qadim. Ya. Sifat Allah Ta'ala semuanya qadim. Maknanya tidak ada permulaan. Kerana sifat ini berdiri pada zat. Zat Allah Ta'ala tidak didahului oleh tiada. Tidak ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Maka demikian, tidak ada permulaan bagi wujud sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifatun maujudatun qadimatun. Sifat yang wujud lagi qadim. Qaimatun bizat. Yang mana ia berdiri dengan zat. Yang mendatangkan ia dengan dia. Mengadakan tiap-tiap mungkin. Atau mentiadakan dia. Ini dah pergi kepada menghuraikan peranan kudrah tadi. Kudrah itu adalah satu sifat yang wujud lagi qadim, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maknanya yang ada pada zat Allah Ta'ala. Selesai. Jadi nak menjelaskan lagi, diterangkan fungsi kudrah itu. Iaitu dengan kudrah itu mengadakan tiap-tiap yang mungkin atau mentiadakan dia. Maknanya sesuatu yang boleh wujud
ataupun boleh juga tidak wujud, maka itulah kudrah itu mengada atau mentiadakan dia. Bagi yang muwafaqah pada iradah, maknanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, yakni tiada mengadakan ia akan sesuatu melainkan dengan kehendaknya, bukan dengan terpaksa, bukan dengan tak sengaja, bukan dengan tersalah. Jadi ada orang mengatakan bahawa berlaku curang itu adalah pilihan, bukan takdir. Hati-hati ya. Bimbang-bimbang kalau terjerumus di dalam akidah yang dikatakan akidah Mu'tazilah. Satu firqah, satu pecahan umat Islam yang melakukan perkara bid'ah dalam akidah. Antara bid'ah golongan Mu'tazilah adalah mereka mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanya mentakdirkan yang baik saja, ataupun Allah mentakdirkan yang lebih baik. Yang buruk-buruk itu bukan Allah yang takdirkan. Jadi berlaku curang pasangan suami isteri itu satu benda yang buruk. Bukan berlaku curang saja, minum arak, berzina, mencuri, merompak. Itu semua perkara-perkara yang buruk, maasi, maksiat-maksiat. Lebih parah pada itu kufur terus kepada Allah Ta'ala. Syirik, menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala, itu buruk. Namun masih tidak terkeluar daripada takdir Allah. Masih tidak keluar daripada kudrah Allah Ta'ala. Maka di sinilah perlu berhati-hati seseorang itu agar dia kekal di atas landasan ahli sunnah wal jamaah, tidak tergelincir dia ke sebelah sini sehingga menjadi qadariyah, atau tergelincir ke sebelah sana menjadi jabariyah. Kedua-dua ini adalah aliran yang menyeleweng, lebih-lebih lagi qadariyah. Qadariyah ini mendakwa bahawa Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Tapi perbuatan makhluk itu automated, maknanya makhluk sendiri yang buat. Itu bukan takdir Allah. Kalau kita cerita tentang api misalnya, Allah Ta'ala menciptakan api. Tetapi yang menjadikan terbakar bukan Allah. Memang diri api itu secara tabiatnya membakar. Maka akidah sebegini tidak ada khilaf di kalangan ulama menjadi kufur. Ya. Orang yang berakidah demikian. Kerana dia menafikan kudrah Allah. Maknanya benda-benda yang buruk tu keluar daripada kuasa Allah. Allah helpless lah. Allah nampak perkara-perkara yang buruk berlaku ni, Allah sebenarnya tak boleh buat apa-apa. Dan bahkan mereka mendakwa oleh kerana bukan Allah yang mentakdirkan, maka Allah juga tidak tahu apa yang akan berlaku sebelum perkara itu berlaku. Maka menafikan kudrah dan juga ilmu Allah. Sebab itu tidak ada khilaf di kalangan ulama, akidah qadariyah ini, orang yang berkenaan menjadi kafir. Wajib dia bertaubat, bersyahadah semula. Tapi pertengahan sedikit agak menuju ke arah ahli sunnah wal jamaah itu daripada ekstrim qadariyah ini adalah golongan Mu'tazilah. Yang mana mereka mengakui Allah Ta'ala menciptakan makhluk dan Allah Ta'ala juga menjadikan perkara-perkara yang baik. Tapi perkara yang buruk-buruk itu bukan takdir Allah. Kalau nisbah pada cerita api tadi, di sisi Mu'tazilah, Allah Ta'ala menjadikan api. Kalau Qadariyah tadi, Allah menjadikan api. Tapi api itu memang secara sendirinya dia membakar. Memang tabiat api membakar. Bukan Allah yang jadikan. Mu'tazilah, dia lembut sedikit. Dia mengatakan Allah menciptakan api. Dan Allah ciptakan pada api itu satu kekuatan. Yang mana dengan kekuatan yang Allah ciptakan itulah api itu membakar. Maka khilaf ulama. Adakah akidah sedemikian menyebabkan orang itu menjadi kafir atau tidak? Sebahagian mengatakan dia jadi kafir juga. Kerana apa beza? Tadi dia katakan Allah ciptakan api, makhluk. Maka makhluk itu yang membakar, bukan Allah. Kan syirik. Mana ada kuasa lain. Jadi sekarang ni Allah ciptakan api. Api itu makhluk. Dan Allah ciptakan satu kekuatan pada api yang dengan kekuatan itulah api membakar. Kekuatan itu masih makhluk lagi. Maka apa bezanya dengan tadi? Tetapi pandangan yang lebih kuat adalah
tidak sampai menjadi kafir. Kenapa? Kerana dia masih nisbah kepada Allah. Dia kata dengan kekuatan yang Allah ciptakan. Jadi ada keraguan di situ. Nak kafirkan orang bukan mudah. Bila ada keraguan, maka lebih selamat jangan dikafirkan. Tapi sepakat akidah itu batil. Haram, berdosa besar orang yang berakidah demikian. Habis akidah yang betul macam mana? Akidah ahli sunnati wal jamaah bahawa Allah ciptakan makhluk dan demikian juga Allah menciptakan perbuatan makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan juga adalah makhluk Allah. Jadi, kalau kita ambil contoh api tadi, Allah ciptakan api. Dan Allah juga yang menciptakan terbakar tadi. Hangus tadi itu adalah Allah yang jadikan, bukan api. Cuma kebiasaannya bila bersentuh dengan api, Allah jadikan hangus. Bersentuh dengan api, Allah jadikan hangus. Jadi kita ambil panduan dah dalam kehidupan. Untuk perjalanan syariat, kita ambil panduan. Tetapi untuk hakikat, kita wajib yakin bahawa yang menjadikan api Allah, yang menjadikan hangus, Allah juga, bukan api. Sekira-kira kalau Allah kehendaki, boleh sahaja bersentuh dengan api tapi tidak hangus. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dicampak masuk dalam api tidak hangus. Kerana Allah tidak jadikan hangus itu. Itu namanya karamah, itu namanya mukjizah. Berlaku kepada Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in yang dicampak ke dalam api oleh Musailamah Al-Kazzab, Nabi palsu. Juga tidak terbakar. Itu dinamakan karamah, kemuliaan. Allah kurniakan kepada orang-orang soleh, wali-wali Allah. Dan boleh berlaku kepada orang-orang kafir juga. Ada orang kafir, ya, dia sentuh api tak terbakar pun tangan dia. Tapi itu bukan mukjizah, itu bukan karamah, itu sihir dan istidraj. Nah. Jadi, ini i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah. Buruk baik daripada Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai terlajak jadi jabariyah. Dia dah elok dah tengah-tengah tu. Bila dia terlajak jadi jabariyah, dia mula buat bid'ah lain. Asalnya dah bagus. Dia terima bahawa segala-galanya Allah yang takdirkan. Allah ciptakan makhluk, Allah juga ciptakan perbuatan makhluk. Allah ciptakan api, Allah juga yang menjadikan terbakar. Buruk dan baik, semuanya daripada Allah. Kemudian dia terlajak, dia menyalahkan takdir. Jadi dia tak semayang. Bila orang nasihat, dia kata, dah nak buat macam mana? Ya Allah dah takdirkan saya tak semayang. Nak buat macam mana? Dah Allah takdirkan saya ini minum arak. Allah dah takdirkan saya berjudi. Itu dah jadi jabariyah. Dia sudah menafikan usaha ikhtiar. Jadi di sisi Ahlussunnah, Allah Ta'ala menjadikan bagi makhluk itu usaha dan ikhtiar. Maka dia kena usaha. Dia kena ikhtiar untuk patuh kepada perintah Allah. Untuk jauhi larangan Allah Ta'ala. Tidak boleh dia menyalah-nyalahkan takdir sedemikian. Itu akidah yang bid'ah. Saya pernah bergurau, saya kata kalau macam itu, apa kata kalau kita tampar dia, tempeling dia, orang Jabariyah, mesti dia marah. Oh, dia kata, ustaz apa macam ni? Ustaz sepatut kalau nak nasihat orang bil hikmah, bukannya tampar macam ni. Kita boleh cakap juga. Kita kata, nak macam mana orang ni? Abang kena sabar, Allah dah takdirkan saya tampar abang ni. Tak selesai. Masing-masing sama-sama menyalahkan takdir bila nak selesai. Jadi kita tu pertengahan, kita yakin Allah Ta'ala jadikan bagi manusia itu usaha dan ikhtiar. Manusia kena usaha dan ikhtiar. Tapi apa sahaja yang telah berlaku, itu pasti tidak keluar daripada kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Tapi keywordnya adalah mengadakan yang mungkin. Mungkin ni sesuatu yang boleh wujud, boleh tak wujud. Misal, ya, adakah Allah Ta'ala berkuasa menciptakan seorang bayi bagi seorang wanita yang telah lanjut usia? Pasangan suami isteri, orang yang sangat tua. Suami sudah umur 100 tahun, isteri sudah umur 95 tahun. Tiba-tiba isteri pregnant, dapat baby. Boleh ke tak boleh? Jawabnya mustahil secara adat. Secara kebiasaan, mustahil. Tapi jaiz, harus secara akal. Kerana wujudnya baby bagi satu pasangan yang lanjut usia itu masih lagi mungkin.
Jangankan kata Allah berkuasa menciptakan baby daripada pasangan yang telah lanjut usia. Allah juga menciptakan bayi daripada wanita yang tidak pernah digauli oleh lelaki. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam daripada Sayyidatina Maryam. Tak ada bapa pun, ada mak je. Ini ada mak bapak, hanya tua je. Boleh Allah ciptakan. Tapi jaranglah. Benda itu luar biasalah kalau berlaku. Kemudian Allah ciptakan manusia tanpa bapa dan tanpa ibu. Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka apa masalah ciptakan manusia daripada ibu bapa yang sekadar lanjut usia saja? Ini bapa pun tak ada, mak pun tak ada. Ya, Allah ciptakan. Tapi adakah Allah boleh beranak? Ini masalah ni. Bila orang suruh belajar Tauhid sifat 20, dia perli. Dia kata ini ilmu falsafah Yunani. Tak usah duk belajarlah ilmu sifat 20 ni. Payah nak faham, kata dia. Saya yang belajar tinggi ni pun, ada PhD ni pun tak faham. Oh. Hang tak faham, tak mesti orang lain tak faham. Hang ada PhD, tak mesti hang cerdik. Hang ada PhD sebab hang dah melepasi requirement dia. Apa requirement nak dapat PhD, hang dah buat. Test kat Viva, hang dah lulus. Hang dapat PhD. Tapi kalau hang bodoh, bodoh juga. PhD tidak menjadikan orang itu pandai. PhD itu menjadikan orang itu lebih berpengetahuan dalam bidang yang dia ceburi. Dia lebih banyak ilmu, sebab itu bidang dia. Dia buat kajian, mendalam bertahun-tahun. Tapi tak mestinya dia pandai. Jadi jangan kerana kamu tak faham sifat 20, kamu nak larang orang lain. Tapi susah nak faham. Susah nak faham tu yang fardu kifayah. Yang fardu ain apa susah sangat. Kamu yakin Allah Ta'ala wujud. Apa dalil? Tengoklah alam ni. Takkan alam yang wujud tak ada pencipta. Alangkah benda kecil-kecil macam ni pun orang tak boleh terima kalau kata jadi sendiri. Kecil je. Bukanlah complicated sangat. Bukanlah sophisticated sangat. Pun orang tak akan boleh terima jadi sendiri. Takkanlah alam yang begini besar, yang begitu canggih, macam-macam sistem ada, boleh jadi dengan sendiri? Tak mungkin. Cukuplah. Untuk orang awam, dia tahu Allah itu wujud, maha berkuasa, maha berkehendak, maha berilmu, maha sempurna, kerana dia tengok alam ni ada. Tetapi untuk fardu kifayah, demi untuk menolak syubhat dan keraguan, kenalah mendalam sikit. Takut-takut nanti orang tergelincir pada kesesatan, bahkan kekufuran. Jabatan Mufti Negeri Terengganu bulan November yang lalu telah mengeluarkan fatwa bahawa ajaran Muhib Khawli, seorang penceramah daripada Suria tapi dah dapat PR, kahwin dengan orang Malaysia, duduk di Terengganu, adalah ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Saya dah dapat perasan lain macam dia ni 2020. Masa PKP, ada orang forward dia kata, Ustaz cuba tengok ceramah Muhib Khawli ni. Dia ceramah pasal bid'ah. Saya tengok lain macam dia punya ceramah ni. Dia kata siapa yang kata ada bid'ah hasanah, dia mendakwa dia lebih pandai daripada Nabi. Ya ke? Sayyidina Umar pun kata nikmatil bid'atu hazihi. Adakah Sayyidina Umar mendakwa bila lebih pandai daripada Nabi? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengatakan bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang terkeji. Adakah Imam Syafi'i mendakwa beliau lebih pandai daripada Nabi? Jadi saya sudah jawab. Sudah viral juga video itu. Bukan saya jawab berdepan. Saya huraikan ada orang rajin. Dia potong video Muhib Khawli, dia potong video saya, dia combine. Jadi seolah-olah saya sedang berhujah dengan beliau. Tapi yang penting, mesej itu sampai. Kemudian, masa itu masih okey. Bila masih berkata bahawa kita dalam agama, nak faham agama kena ikut ulama. Kita kena faham agama ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Nawawi, ikut Qadhi Iyad, masih okey lagi. Tapi masa tu orang sudah tegur dia. Orang kata Imam Nawawi juga membahagikan bid'ah kepada dua. Imam Nawawi juga mensyarahkan hadis kullu bid'atin dhalalah, bukan bermakna semua. Dia terkejut. Oh, dia kata Imam Nawawi cakap macam tu lah. Loh, hang suruh ikut Imam Nawawi, hang pun tak tahu Imam Nawawi cakap apa. Kutlah dalam kitab-kitab yang terpencil hang boleh terlepas pandang, itu dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi syarahkan hadis kullu bid'atin dhalalah itu dalam syarah Sahih Muslim, kitab masyhur. Hang suruh ikut Imam Nawawi, hang pun tak tahu pendirian Imam Nawawi. Akhirnya Imam Nawawi pun dia kata sesat juga.
Nak ikut ulama ke nak ikut Nabi, kata dia. Mestilah nak ikut Nabi. Tapi ikut Nabi mengikut huraian para ulama, bukan ikut pada otak hang. Ikut Nabi semua, mana ada orang Islam tak mau ikut Nabi. Dia buat seolah-olah yang dia faham tu itulah confirm Nabi suruh begitu. Yang boleh faham semua lawan Nabi. Yang beratlah. Itu yang jadi akhirnya difatwakan sesat. Imam Abu Hanifah pun dia condemn. Tak tahu hadis. Imam Abu Hanifah dituduh menghalalkan zina. Imam Abu Hanifah dikata mati tak sempat taubat. Ni ulama besar yang jadi ikutan jutaan manusia, dia berani. Lepas tu tak boleh ikut Asy'ariyah ni sesat. Siapa semain jemaat belakang Imam Asy'ari, balik rumah kena ulang zuhur, kata dia. Akhirnya difatwakan ajaran dia sesat lagi menyesatkan. Baru bulan November yang lalu, 3 tahun dah dia mengganas. Sebab tu kita kena hati-hati dalam mengambil ilmu. Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ni adalah merupakan agama. Fadzuru min aina ta'khuduna dinakum. Berarti elok-elok daripada siapa kamu ambil ilmu kamu. Baru ni saya ada mesyuarat jawatan kuasa perundingan hukum syarak negeri Pahang di sebuah hotel di Bukit Bintang. Lepas mesyuarat tu saya nak pergi ke Ipoh. Keluar daripada hotel, satu orang datang, dia senyum, dia salam. Ada beberapa kali lah saya mengalami itu. Mungkin orang tu tengok, kenal saya melalui Facebook, YouTube dan sebagainya. Dia salam dan dia senyum, dan dia sebut pasal Muhib. Dia kata, saya kesal betul apa yang berlaku dengan Muhib Khawli. Okay. Sebenarnya saya lah yang menaikkan dia, Ustaz. Macam tu pula. Facebook dia tu saya yang buat, kata dia. Jadi saya pun sebab nak cepat, ada program pula di Ipoh. Jadi saya tak berpeluang nak sembang panjang, semua saya kuris nak tahu satu perkara. Sebab dahulu beliau tidak begitu. Dulu beliau kata ada bid'ah hasanah. Dulu beliau rajin pergi majlis maulid. Dulu bahkan beliau berqasidah, katanya merdu sedap beliau berqasidah. Macam mana beliau berubah tu, a big question mark. Jadi saya tanya pada orang tu sebab dia kata dia memang rapat, dia yang menaikkan. Cuma dia tak sempat nak tutup Facebook tu bila beliau berubah. Ada orang dah kick dia daripada admin. So saya tanya satu soalan. Sebenarnya Muhib ni dia berubah ke, dia taqiyah ke dia berubah? Maknanya adakah dulu memang fikrah dia macam itu, tapi mungkin sebab nak dapat follower semua, dia corok dulu pemikiran dia, ataupun dia dulu okey, kemudian something happen dia berubah. Itu soalan saya lah lebih kurang. Dia cakap dia berubah. Dia dulu okey, Ustaz. Saya kenal dia. Apa yang berlaku? Dia kata tahun 2020 ada seorang tokoh kontak Muhib Khawli, ajak jumpa. Saya tak nak sebut nama lah. Tapi dia sebutlah dekat saya. Tapi kalau saya sebut, insya-Allah ramai kenal. Tokoh, public figure. Jadi saya kata kat dia, jangan pergi jumpa. Tapi dia nak pergi jumpa juga. Akhirnya dia pergi jumpa dan kata orang tu lebih kurang sebulan lepas dia jumpa dengan tokoh tersebut, beliau ni tak dapat dihubungi. Dia nak kontak tak dapat, lebih kurang sebulan. Lepas sebulan baru dia dapat hubungi semula, dan lepas sebulan tu beliau sudah berubah. Tahun 2020. Antara yang serius dalam fatwa, tuan boleh rujuk fatwa Jabatan Mufti Negeri Terengganu, yang nombor 1 sekali asas kenapa ajaran Muhib Khawli ini difatwakan sesat lagi menyesatkan, adalah kerana beliau mendakwa oleh kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Yang itu betul. Dia kata Allah Ta'ala maha berkuasa, itu betul, tak ada masalah. Tapi yang selebihnya itu, oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa, maka kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah boleh menciptakan anak untuk diri dia. Maknanya Allah tak ada anak ni sebab Allah tak nak je. Kalau Allah nak, anytime Allah boleh cipta anak sendiri. Ini akidah yang kufur. Mengatakan Allah Ta'ala ada anak tu bukan saja sesat, bahkan kufur. Syirik. Sebab anak Tuhan tentulah Tuhan. Anak kucing, kucing. Anak kambing, kambing. Anak lembu, ya lembu. Anak Tuhan, Tuhan. Mana Tuhan lebih pada satu, itu syirik. Tapi kan Tuhan maha berkuasa. Itulah maksud belajar Tauhid Sifat 20 ni.
Bila kita ajar sifat 20, kamu perli. Kata ni ilmu falsafah Yunani, start motor, pergi pasar malam, macam-macam. Ya. Itu pasal bila tak mengaji, jadi celaru. Kudrah betul kuasa Allah. Tapi kuasa Allah ini hanya perkara yang mungkin, bukan yang mustahil, bukan yang wajib. Yang wajib apa? Zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala wajibul wujud. Mereka wajib pun tak faham. Dia kata 20 sifat yang wajib bagi Allah. Siapa pula yang wajibkan Allah Ta'ala ni? Oh, itu namanya bodoh tapi confident. Confident dia tanya soalan tu. Soalan tu bodoh. Kerana orang bukan bincang wajib syarak. Wajib syarak buat dapat pahala, tak buat berdosa. Kita diwajibkan solat, kita diwajibkan puasa. Siapa yang wajibkan? Allah. Sifat 20 itu sifat wajib, bukan wajib syarak. Itu wajib akli. Akal tidak boleh terima kata tiada. Itu wajib. Akal tak boleh terima kata ada. Itu mustahil. Akal boleh terima ada atau tiada. Itu namanya jaiz ataupun mungkin. Maka kalau orang tanya, Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala maha berkehendak. Kalau Allah berkehendak, adakah Allah berkuasa menciptakan zatnya sendiri? Tak masuk soalan tu. Tak valid. Kerana zat Allah tu wajibul wujud. Tak ada kena-mengena dengan kudrah. Allah Ta'ala maha berkehendak, Allah Ta'ala maha berkuasa. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, adakah Allah berkuasa melahirkan anak? Soalan tu tak valid. Kerana anak bagi Allah tu mustahil. Maka tidak ada kena-mengena dengan kudrah. Bukan masalah Allah tak berkuasa, Allah berkuasa. Tapi kuasa Allah tu bukan di situ tempat dia. Hanya pada yang mungkin. Allah Ta'ala maha berkehendak, Allah Ta'ala maha berkuasa. Kalau Allah nak, adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan-Tuhan lain bagi ramai? Tuhan lain tu mustahil. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah ada Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah di muka bumi, di langit dan bumi, nescaya binasalah langit dan bumi ni. Sebab Tuhan kan maha berkuasa, maha berkehendak. Tiba-tiba Tuhan banyak, masing-masing akan buat cara masing-masing. Rosaklah jahanam. Makanya mustahil Tuhan banyak. Tapi dulu dia suruh orang ikut kefahaman ulama'. Tapi akhirnya Muhib ni dia ikut kepala otak dia sendiri. Dia kata ada dalil. Oh, dia lawan. Jabatan mufti pun nak disaman, kata dia. Nak saman jabatan mufti kerana memfitnah dia. Jabatan mufti dah ada bukti. Tapi tak panggil saya dulu. Tiba-tiba keluar fatwa sesat. Dah kena fatwa sesat, bohong lagi. Jabatan mufti dah panggil tak kurang pada 3 kali. Jabatan agama Islam dah panggil. Dia tak mau datang. Tapi bukti ada. Rakaman video ada. Jadi kata dia, yang salah tu jabatan mufti, tak faham. Oh, yang faham dia lah. Kerana tak faham surah Az-Zumar, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Lau aradallahu ayyattakhidha waladan, lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Dia kata tu tengok tu. Allah sendiri berfirman, kalau Allah berkehendak untuk mengambil anak, nescaya Allah akan memilih di kalangan apa yang dia ciptakan tu, apa yang dia kendaki. Maknanya boleh Allah beranak. Siapa yang tafsir macam tu? Muhib, kau baca tafsir mana yang kata ayat ni menunjukkan bahawa Allah boleh beranak? Tafsir siapa yang kau baca? Lau tidak semestinya bermakna boleh. Ada kalanya lau menunjukkan mustahil, macam ayat tadi. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah di langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan yang banyak, adakah boleh Tuhan tu banyak? Mustahil. Jadi lau tidak semestinya menunjukkan mustahil. Rujuklah kitab tafsir sekurang-kurangnya, jangan tafsir sendiri. Baik, kita rujuk kitab tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Orang-orang macam Muhib tu biasa akan suka tafsir Ibn Kathir. Kerana Al-Imam Ibn Kathir ni murid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, idola mereka. Tetapi mereka mungkin tak perasan dalam bab akidah, Al-Imam Ibn Kathir tak ikut guru beliau. Al-Imam Ibn Kathir akidahnya Asy'ari. Tak sama macam Al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi Al-Imam Ibn Kathir mengatakan, kemudian saya terus terjemah dalam bahasa Melayu ya. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan bahawa
Allah Ta'ala tidak ada anak sebagaimana yang didakwa oleh jahalatul musyrikin fil malaikah. Sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang jahil di kalangan orang musyrik, mereka kata malaikat itulah anak Allah. Wal mu'aniduna minal yahudi wan nasara fil Uzair wa Isa, dan orang yang degil ketegak daripada kalangan orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Sebab patutnya orang Yahudi Nasara dia tak akan kata sebab dia dah dapat kitab. Nabi-nabi dia ajak Allah tu Tuhan. Nabi Isa sendiri tak pernah kata dia Tuhan atau anak Tuhan. Jadi yang kata Nabi Isa AS tu Tuhan atau anak Tuhan, dia degil. Demikian di kalangan Yahudi katakan Uzair itu anak Tuhan. Lalu Allah berfirman untuk menolak dakwaan mereka dengan firman tadi. Lau aradallahu ayyattakhidha walada tadi. Bukan maknanya benda itu harus. Ai lakana al-amru ala khilafi ma yaz'amun. Maka nescayalah hakikat sebenar tak sama macam yang didakwa oleh mereka tu. Yang kata malaikat tu anak Tuhan, yang kata Isa anak Tuhan, yang kata Uzair anak Tuhan. Allah nak bagi tahu tak. Wa hadha syartun, tengok jelas ya. Wa hadha syartun la yalzimu wuqu'ahu wala jawazahu bal huwa muhal. Adapun syarat apa? Lau tu dalam bahasa Arab dia bagi syarat. Dia akan ada jawab syarat. Lau arada Allah tu syarat dia. Jawab syarat dia lastofa. Kalau niscaya. Kalau tu syarat, niscaya tu jawab dia. Jadi Imam Ibn Katsir dah terangkan. Syarat itu tidak melazimkan bahawa perkara itu berlaku. Bahkan tak melazimkan perkara itu harus pun. Bal huwa muhal. Bahkan Allah ada anak tu mustahil. Habis kenapa Allah sebut ni? Wa inna ma qasada tajhilahum fi madda'uhu wa za'mu. Adapun tujuan ayat ini adalah nak menunjukkan kejahilan orang-orang tadi pada apa yang mereka mendakwa Allah boleh ada anak tu adalah kejahilan. Sama seperti Allah Taala berfirman, "Lau aradna ayat an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin." Kalaulah kami nak buat satu perkara yang sia-sia, nescaya kami akan ambil daripada sisi kami kalau memang kami nak melakukannya. Maknanya Allah tak buat benda sia-sia. Jangan kau ambil ayat ini sebagai dalil Allah juga buat benda sia-sia. Tak betul lah. Sama dalam ayat yang lain. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kalaulah Tuhan yang Rahman itu ada anak, maka akulah awal-awal orang yang menyembah anak dia. Maknanya Tuhan boleh ada anak ke? Tak. Maknanya Tuhan tu tak ada anak. Kalau di sini kalau yang menunjukkan mustahil. Dalam bahasa Melayu pun ada. Kan? Kita saya cakap, kalau betul macam tu dah lama. Maknanya tak betul. Bukan kalau betul tu maknanya betul. Kalau betul tu menunjukkan benda tu mustahil betul. Orang Arab pun tak mesti pandai tafsir Quran. Muhibnya orang Arab. Tapi bahasa Arab dia dah dijangkiti virus gagal faham. Jangankan nak tafsir ayat ni, nak tafsir hadis Nabi, nak kasih tafsir kalam ulama, bila Imam Nawawi kata wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikedaki dengan kullu bid'atin itu adalah kebanyakan bid'ah. Dia kata ghalib tu makna semua. Ghalib tu makna kebanyakan. Kan dia Arab tak faham Arab. Dia Arab sesuatu ini faham Arab, tapi dia ada sesuatu kefahaman dalam kepala dia menghalang dia daripada faham dengan kefahaman yang baik. Boleh pula kalau dia benda itu mustahil. Lalu Imam Ibn Katsir menerangkan lagi, kullu hadza min babi syarti wa yajuzu ta'liqu syarti 'alal mustahil liqasdil mutakallim. Semua ini adalah dalam bahasa Arab dipanggil syarat, dan harus boleh sahaja digantungkan syarat itu pada satu perkara yang mustahil dengan tujuan daripada yang berkata-kata. Jadi hati-hati. Kesimpulan, kuasa Allah Ta'ala hanya bersangkutan dengan yang harus sahaja. Jadi kalau orang kata, orang liberal kadang-kadang, orang etis kadang-kadang dia nak main-main juga. Dia kata Allah Ta'ala maha berkuasa. Kita orang Islam tentulah jawab, ya Allah maha berkuasa. Adakah Allah Ta'ala maha berkehendak? Ya Allah Ta'ala maha berkehendak. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, boleh tak Allah jadikan satu batu, ciptakan satu batu, punya besar batu tu,
Allah pun tak larat nak angkat. Ada orang tanya soalan macam tu. Soalan main-main. Hati-hati ya, main-main macam tu boleh jadi kafir. Ya, macam yang buat main-main pasal poligami. Ya. Tak nak poligami, tak ada masalah. Tak suka dipoligamikan pun biasa. Sebab rasa cemburu ni biasa di kalangan wanita. Kalau suami nak kahwin lain, dia tak suka. Okey. Tapi jangan mempermain-mainkan. Sampai dia kata, ni, kahwin dua boleh. Dia tunjuk pengantin perempuan seorang. Suami nombor satu, suami nombor dua. Itu namanya istihza. Bermain-main dengan agama boleh jatuh kafir. Tak mau poligami, tak jadi kafir. Tak suka dipoligamikan, tak jadi kafir. Tapi mempermain-mainkan hukum poligami, itu boleh jadi kafir. Kena taubat. Pejabat agama kena panggil lah orang yang main-main itu. Kalau dia Islam, suruh dia bertaubat. Boleh lah. Dulu semua orang tidak tunjuk. Yang dikatakan kalau saya Tuhan, kalaulah saya Tuhan, apakah hukumnya kepada orang yang itu? Tak boleh kata macam itulah. Boleh bawa kepada kufur lah. Kalau saya Tuhan, tak mungkin. Dia kalau yang mustahil lah tu. Itu termasuk kalau yang mustahil. Wallahualam. Baik. Jadi, bila kita dah belajar pada level fardu kifayah, bolehlah kita tolak syubhat yang banyak sekarang ni. Batu besar mana pun, tetap Allah berkuasa mengangkat. Jadi kalau kamu kata Allah cipta satu batu yang Allah pun tak larat nak angkat, itu mustahil. Maka kudrah Allah tidak takluk dengan perkara yang mustahil. Kalau Allah cipta apa saja, Allah boleh angkat campak ke mana-mana apa yang Allah ciptakan. Batu ke, apa ke, ya. Allah boleh letak di mana saja yang Allah kehendaki. Kalau faham macam ni senang. Bila tak faham macam ni, hati yang kata apa masalahnya? Apa masalah Allah turun ke langit dunia? Malaikat Jibril yang Allah cipta pun boleh turun naik. Takkan Allah yang ciptakan malaikat Jibril tak ada kuasa nak turun naik? Yalah, malaikat Jibril itu makhluk. Makhluk dia ada dimensi tempat. Turun naik ni cerita atas ke bawah. Kalau kamu nak mengatakan kias Allah Ta'ala dengan makhluk, akhirnya rosaklah. Tidakkah kaum wanita Allah yang ciptakan? Siapa orang Islam yang meragui kalau kaum wanita itu Allah yang ciptakan? Semua kita orang Islam percaya, kita dan juga isteri kita, Allah yang ciptakan. Isteri kita boleh beranak tak? Boleh. Ada orang isteri dia sampai 10 kali beranak, Masya Allah. Maka perempuan ada kuasa untuk beranak. Larat dia beranak. Boleh dia beranak. Allah yang ciptakan perempuan tak boleh beranak. Kau pakai kias macam tu, rosaklah agama. Boleh kias Allah dengan makhluk. Anak bagi Allah tu mustahil. Bukan masalah Allah tak berkuasa. Tapi kuasa Allah tak ada kena-mengena dengan benda yang mustahil. Ya. Jadi orang ni tak faham. Tapi dia tak mahu belajar kerana dia memandang serong kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ingat akidah dia yang betul. Itu ya akhirnya. Rosaklah. Yang mungkin ni adalah sesuatu yang antara makna ya. Yakni tiada mengadakan ia akan sesuatu melainkan dengan kehendaknya. Maka adalah kudrah itu ta'alluq. Ia semata-mata dengan mungkin, iaitu ta'alluq yang harus dengan 3 ta'alluq. Yang 3 ta'alluq ni, kalau tahu, bagus, mendalam ilmunya, tak tahu pun tak masalah. Tapi ada kalanya perlulah nak menolak syubhat. Tapi agak dengan istilah, kadang-kadang orang rasa terhalang untuk faham. Istilahnya ta'alluq suluhi qadim. Istilahnya ta'alluq tanzih hadis. Istilahnya ta'alluq qabdah. Jadi kita terus blok. Sebab benda tu istilah tu kita tak familiar. Jadi insya-Allah dalam pilihan akan datang, saya tidak akan sebut istilah dahulu. Saya akan terang dahulu apa makna dia. Dah faham makna, baru saya akan bagi tahu yang macam tu istilahnya macam ni. Biasanya itu lebih mudah faham. Sebab kadang-kadang kita manusia ni istilah yang kita tak familiar menjadi penghalang untuk kita rasa benda tu mudah. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana
wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqtada min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Sikit saja ada dalam komen dalam Facebook dia kata Muhib bukan kata Allah ada anak, Muhib kata Allah boleh ada anak. Untuk maklumat beliau, kata Allah boleh ada anak pun salah, sesat, kufur. Bukan kata Allah sekarang ada anak saja salah. Mengatakan Allah boleh ada anak juga salah. Wallahu a'lam.